Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambungkan. Kita sambung semula pelajaran kita dengan latihan bertulis. Okey, baiklah murid-murid. Sila sediakan buku aktiviti teks jilid 1 yang dah nak habis kita guna tu, dan juga modul. Baiklah, buka buku aktiviti. Kita akan menulis pada muka surat 78 hingga 84. Banyak ke? Banyak juga. Tapi cikgu akan beri panduan. Kamu boleh tulis menggunakan jawapan yang cikgu cadangkan. Dan cikgu galakkan juga kamu menulis dengan jawapan dan idea kamu sendiri. Jom kita teruskan. Murid-murid lihat pada muka surat 78. Baik, muka surat 78 ini mengenai dengan kata perintah yang berkaitan juga dengan keselamatan. Jadi, sebelum kita mulakan latihan pada muka surat 78, cikgu hendak memberi penerangan dan kamu dikehendaki menonton video yang cikgu kepilkan di sini juga. Okey, baiklah. Seperti pada gambar itu, kata perintah. Apa itu kata perintah? Kata perintah tu seperti memberi arahan untuk melakukan sesuatu. Ada dua orang kan? Seorang tu memberi arahan kepada seorang yang seorang lagi. Contohnya ibu dan juga anak. Ibu beri arahan kepada anak. Okey, guru beri arahan kepada murid. Ayah beri arahan kepada ibu. Datuk beri arahan kepada nenek. Arahan tu bukanlah perintah secara keras, tapi meminta sesuatu untuk dilakukan. Okey, baiklah kita lihat ya. Contoh ayat yang pertama. Tolong kembalikan buku cerita saya. Ni kata perintah. Ayat yang biasa kita gunakan sesama kawan. Betul tak? Tolong kembalikan buku cerita saya. Tolong itu ialah kata perintah. Baiklah, yang kedua, minta semua peserta bersedia. Minta. Minta juga ialah kata perintah. Okey, yang ketiga, harap saudara faham masalah saya. Harap. Dia minta, harap. Okey, harap saudara faham masalah saya. Harap juga ialah kata perintah. Okey, yang keempat, sila masuk. Sila pun kata perintah. Yang kelima, jemput makan. Jemput juga ialah kata perintah. Yang keenam, jangan berdiri di situ. Kata perintah juga. Sama juga seperti larangan. Betul? Jangan berdiri di situ. Jangan ialah kata perintah. Yang ketujuh, usah kamu fikirkan kisah yang sudah berlalu. Usah juga kata perintah. Baiklah. Kalau kita perhatikan di sini, kata perintah tolong, minta, harap, sila, jemput, jangan, usah, semua diletakkan pada awalan ayat. Betul? Cikgu baca sekali lagi. Kamu juga baca dan telitikan. Sebenarnya kata perintah ni banyak kita gunakan dalam kehidupan seharian. Baiklah. Tolong kembalikan buku cerita saya. Minta semua peserta bersedia. Harap saudara faham masalah saya. Sila masuk, jemput makan, jangan berdiri di situ, usah kamu fikirkan kisah yang sudah berlalu. Demikianlah kata perintah banyak kita gunakan dalam kehidupan seharian. Macam mana nak kenal kata perintah? Kata perintah ni ibaratnya kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kata perintah biasanya diletakkan di mana? Pada awalan ayat. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita dengan menonton sedikit video pendek yang cikgu kepilkan di sini. Selamat menonton dan cuba fahamkan. Sila duduk di sini. Tolong beritahu mahkamah perkara yang berlaku sebenarnya. Jangan cuba putar belitkan cerita. Dalam situasi tadi, terdapat 3 ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan atau ditulis untuk seseorang, orang kedua,
supaya melakukan sesuatu. Contohnya, Sila duduk di sini. ayat perintah ada 4 jenis, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan ayat permintaan. Namun begitu, bagi murid tahun 1, kamu akan diajar 3 jenis ayat perintah sahaja. Ayat larangan ialah ayat yang menegah daripada melakukan sesuatu. Ayat ini menggunakan kata perintah jangan dan usah. Contoh ayat, Jangan cuba putar belitkan cerita. ayat silaan ialah ayat yang mempersilakan atau menjemput. Ayat ini menggunakan kata perintah sila dan jemput. Contoh ayat, Sila duduk di sini. ayat permintaan ialah ayat untuk memohon sesuatu. Ayat ini menggunakan kata perintah tolong, minta dan harap. Contoh ayat, Tolong beritahu mahkamah perkara yang berlaku sebenarnya. Okey, baiklah. Kita sudah mendengar penerangan cikgu, betul tak? Okey, kamu dah dengar penerangan cikgu. Kamu telah lihat video. Jom kita selesaikan latihan bertulis. Di situ ada latihan tulis. Kamu boleh gunakan jawapan yang cikgu cadangkan di situ sebagai jawapan kamu. Okeylah, kita semak sama-sama ya. Okey, bina ayat dengan kata perintah yang diberikan. Apa kata perintah yang diberikan? Sila, jangan, harap. Okey, cikgu ingatkan sekali lagi, pada permulaan ayat mestilah tulis dengan huruf besar. Pada hujung ayat mestilah ada tanda noktah. Okey, baiklah. Ini tentang keselamatan. Baik ya. Panduan keselamatan semasa hujan. Lihat gambar yang pertama tu. Gunakan payung semasa hujan. Betul. Dan juga kata perintah yang diberi ialah sila. Okey, cadangan jawapan yang diberikan di sini. Sila gunakan payung semasa hari hujan. Okey, gambar yang kedua. Ketika ribut petir, guna telefon. Kata larangannya apa? Jangan menggunakan telefon bimbit pada hari buruh. Okey, baik. Bahaya kan? Okey, jangan menggunakan telefon bimbit pada hari buruh. Okey, gambar yang ketiga pula, duduk di dalam rumah. Nampak tu, seorang ibu menasihati dua orang anaknya. Di luar rumah hujan, betul. Jadi, macam mana ibu dia memberikan kata perintah kepada anaknya? Guna perkataan harap. Guna kata perintah harap. Ingat ya, harap tu H mesti ditulis dengan huruf besar. Harap kamu duduk di dalam rumah kerana hari ini hujan sangat lebat. Baiklah, kita teruskan latihan pada muka surat 79. Okey, muka surat 79, sama juga tema kita keselamatan. Tajuknya ialah Selamat di Jalan Raya. Baiklah, lihat pada gambar tu dulu ya. Lintasan pejalan kaki berisyarat ialah tempat melintas jalan raya berlampu isyarat. Baiklah. Okey, gambar yang pertama nampak tu dua orang kanak-kanak bersama dengan seorang dewasa. Okey. Okey, lintasan pejalan kaki berisyarat. Nampak ya, bila kita kanak-kanak walaupun ramai ataupun seorang diri mestilah bertemankan ada seorang yang dewasa kerana kanak-kanak tidak dapat bertindak dengan tepat dalam keadaan kecemasan. Yang kedua, apa dia nak buat? Mestilah tekan butang. Apa dia lagi yang ketiga? Merah apabila lampu isyarat pejalan kaki tu merah, kita hendaklah tunggu. Jangan jalan dulu. Okey, apabila hijau, barulah pejalan kaki boleh melintas jalan. Okey, yang keempat, orang dewasa tadi tu mestilah memimpin tangan kanak-kanak. Cikgu ulang sekali lagi. Gambar yang pertama tu, nampak?
berdiri di bahu jalan. Betul. Sebelum melintas dengan pengawasan orang dewasa. Yang kedua, mestilah tekan butang lampu isyarat dulu. Kemudian yang ketiga, apabila lampu isyarat tu masih berwarna merah, kita sebagai pejalan kaki yang tekan butang tadi tu, mestilah tunggu. Kamu hanya boleh jalan melintas apabila lampu isyarat itu berwarna hijau. Okey, kemudian apabila hijau, gambar yang keempat, orang dewasa mestilah memimpin tangan kanak-kanak. Okey, marilah kita lengkapkan jawapan seperti yang diberikan di situ. Okey, cikgu tolong baca. Kamu dengar, kamu juga kena baca. Kami hendak melintas jalan di bandar. Pada masa itu, jalan raya sangat sibuk. Kami melintas di lintasan pejalan kaki berisyarat. Mula-mula berhenti. Apabila lampu isyarat bernyala hijau, kami pun bergerak. Itu sahaja. Okey, baiklah kita teruskan latihan pada muka surat 80. Baiklah kawan-kawan, sebelum itu kita baca dulu. Sebelum baca pula kita perhatikan apakah gambar tersebut. Okey, itu ialah sebuah jejantas. Jejantas digunakan oleh pejalan kaki untuk melintas jalan raya yang lebar dan juga sesak. Jom kita baca pada petak tersebut. Langkah keselamatan semasa menggunakan jejantas. Menggunakan jejantas juga ada peraturan. Okey, yang pertama, kanak-kanak perlu melintas dengan orang dewasa. Kedua, kanak-kanak perlu dipimpin oleh orang dewasa. Yang ketiga, berhati-hati semasa menaiki dan menuruni tangga. Jangan berlari dan bermain di atas jejantas. Dengar tu. Okey, cikgu ulang lagi. Langkah keselamatan semasa menggunakan jejantas. Apa yang seorang kanak-kanak perlu buat apabila menggunakan jejantas untuk melintas jalan raya? Kanak-kanak perlu melintas dengan orang dewasa. Kanak-kanak perlu dipimpin oleh orang dewasa. Kanak-kanak mestilah berhati-hati semasa menaiki dan menuruni tangga. Kanak-kanak jangan berlari dan bermain di atas jejantas. Baik, dengar tu. Tak boleh berlari-lari ketika menggunakan jejantas. Okey, jom kita lengkapkan sedikit dialog mereka berdua. Di situ cikgu ada beri cadangan jawapan. Kamu boleh salin jawapan tersebut sebagai pelengkap kepada ayatnya. Hai kawan-kawan, kita perlu menggunakan jejantas semasa melintas jalan raya. Semasa menggunakan jejantas, kita hendaklah mematuhi peraturan. Baik. Kanak-kanak hendaklah melintas jalan dengan orang dewasa. Baiklah, kita teruskan lagi. Menyanyi ya. Okey, ada seni kata lagu. Daripada seni kata lagu ni sebenarnya ada nasihat yang hendak disampaikan. Kemudian macam biasalah, kita dikehendaki menuliskan jawapan seperti yang cikgu contohkan. Baiklah, kita baca dulu seni kata lagu tersebut ya. Saya sayang semua. Saya sayang semua. Saya sayang ibu. Saya sayang ayah. Saya sayang guru. Saya sayang semua. Mari ibu pimpin saya. Mari ayah pimpinlah saya. Ingin melintas jalan raya. Selamat tiba, lepaslah bahaya. Ibu bapa rasa bangga, timba ilmu untuk berjaya. Pimpinlah tangan, jangan dilupa agar selamat kita semua. Ni sebenarnya ikut rentak lagu PKJR tahun 1. Okey, baiklah. Kita lengkapkan maksud seni kata yang hendak disampaikan. Okey. Kita hendaklah sayang akan ibu bapa, guru dan semua.
Okey. Semasa melintas jalan raya, kita mesti pimpin tangan orang dewasa. Tahu pimpin? Pegang tangan. Ibu, ayah, kakak ataupun abang. Jangan lupa pimpin tangan agar kita semua selamat. Baiklah, pastikan ejaan betul, huruf besar, huruf kecil ditulis dengan betul, tanda bacaan koma dan juga noktah. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan penulisan pendek berdasarkan frasa yang diberi. Tajuknya masih keselamatan. Baiklah. Pertama sekali kita lihat dulu gambar. Okey, tulis karangan berdasarkan gambar dan juga frasa. Frasa tu ialah ayat pendek yang diberi. Kita kena gunakan tu. Frasa tu untuk jadi sebagai ayat. Menerangkan tentang gambar. Ini ciri-ciri sedikit untuk membina ayat untuk karangan. Apa tu karangan? Penulisan pendek berdasarkan gambar. Okey, baiklah. Yang pertama ya, cermat pasti selamat. Nampak? Mereka berada di mana tu? Mereka sekeluarga berkelah di tepi pantai. Betul tak tu? Okey, jom kita baca ya. Kami sekeluarga hendak pergi berkelah di pantai Merdeka. Mereka hendak pergi ke mana? Mereka hendak pergi berkelah di pantai Merdeka. Okey, kemudian kamu lihat ya gabungan gambar muka surat sebelah tu. Okey, muka surat sebelah tu ialah yang kedua. Kamu kena lihat ya carta alir gambar dan juga nombor yang diberikan. Yang kedua, sebelum bertolak, ayah memeriksa tayar kereta supaya selamat ketika perjalanan. Okey, ketika memandu. Di situ cikgu ada beri panduan jawapan. Kamu boleh guna. Ataupun kamu hendak menggunakan ayat kamu sendiri juga boleh. Okey, kemudian gambar yang ketiga tu, tengok carta alir turun ke bawah. Betul tak? Okey, selepas itu kami semua masuk ke dalam kereta untuk meneruskan perjalanan. Okey, lihat gambar yang keempat, yang sebelahnya pula. Kami memakai tali pinggang keledar semasa menaiki kereta demi keselamatan. Lihat gambar yang kelima. Okey, ayah memandu dengan cermat dan berhati-hati supaya sampai dengan selamat ke destinasi. Gambar yang keenam, ayah mematuhi undang-undang jalan raya. Ayah akan berhenti di simpang jalan dan apabila lampu isyarat merah bernyala. Okey. Cikgu harapkan kamu dapat melengkapkan petak-petak tersebut dengan ayat yang betul menggunakan frasa yang diberi. Jika kamu hendak menggunakan cadangan jawapan cikgu pun tiada masalah. Pastikan apabila menulis mestilah menggunakan tanda baca yang betul. Baiklah, kita teruskan lagi. Latihan dengan menggunakan modul PBD. Boleh? Okey, buka buku modul PBD tu. Muka surat 26 dan 27. Baiklah, temanya sama ya, keselamatan. Tajuknya lah selamat di jalan raya. Di situ cikgu berikan terus jawapannya. Okey, cikgu menggunakan anak panah. Baiklah, kamu tak boleh guna anak panah ya. Kamu kena salin semula frasa tersebut di tempat kosong yang betul. Sila tuliskan hari dan juga tarikh. Baiklah. Itu ialah keadaan pejalan kaki melintas jalan raya menggunakan lintasan belang berlampu isyarat. Okey, jom kita lengkapkan. Kenderaan berhenti apabila lampu isyarat berwarna merah.
Mereka memberi laluan kepada pejalan kaki untuk melintas jalan. Kita hendaklah melintas jalan raya dengan tertib. Elakkan sikap gopoh dan cuai supaya keselamatan kita terjaga. Baik, tertib di sini cikgu terangkan maksudnya apabila melintas jalan raya, kita tidak boleh berlari. Kita tidak boleh berlengah-lengah. Tahu berlengah-lengah? Nah, sebab kita ada tempoh masa yang ditetapkan oleh lampu isyarat tersebut. Pertama, tidak boleh berlari-lari. Yang kedua, tidak boleh berlengah-lengah. Kanak-kanak perlulah dipimpin dengan pengawasan orang dewasa. Boleh jelas? Itu yang dimaksudkan dengan tertib. Baiklah, kita teruskan dengan latihan pada muka surat 27. Okey, baiklah. Pada muka surat 27 ini, kita hendak melengkapkan karangan pendek. Okey, jawapan telah cikgu berikan di situ. Kamu pilih, kemudian tuliskan dengan ejaan yang betul dan jawapan yang tepat di tempat kosong. Baiklah, sebelum itu kita telitikan dulu gambar pertama, kedua dan ketiga. Nampak tu gambar pertama? Ada seorang kanak-kanak dan juga seorang lelaki dewasa. Pastinya seorang anak dan juga bapanya. Okey, frasa yang diberi 7 pagi. Motosikal, memakai topi keledar. Okey, gambar yang kedua kamu lihat. Seorang lelaki dewasa bapa membonceng seorang kanak-kanak. Membonceng anaknya menaiki motosikal melalui sebuah jalan raya. Okey, frasa yang diberi sangat sibuk, berhati-hati. Gambar yang ketiga pula, kamu lihat di situ. Nampaknya mereka telah sampai di sekolah, betul tak? Apa yang kanak-kanak tu buat? Lihat frasa yang diberi. Sampai di sekolah, bersalam dengan bapanya. Kemudian di bawah gambar tersebut ada sebuah teks yang tidak lengkap. Jom cikgu bacakan beserta dengan jawapan. Kamu dengar elok-elok, dengar hati-hati. Kemudian pilih jawapan yang telah cikgu cadangkan di tepi tu. Itu ialah jawapannya. Kamu boleh pilih dan salin terus dalam teks ini. Kemudian apabila kamu telah salin, kamu baca semula ya. Okey, baik. Cikgu baca beserta dengan jawapannya. Dengar, teliti dan tulis semula nanti. Pada setiap hari, Azim pergi ke sekolah pada pukul 7 pagi. Bapa akan menghantar Azim dengan menaiki motosikal. Mereka akan memakai topi keledar untuk menjaga keselamatan. Pada waktu pagi, jalan raya sangat sibuk. Banyak kenderaan di jalan raya. Oleh itu, mereka perlu berhati-hati. Tidak lama selepas itu, mereka sampai di sekolah dengan selamat. Azim bersalaman dengan bapanya sebelum masuk ke kawasan sekolah. Baiklah, dah dengarkan yang cikgu baca? Pilih jawapan yang tepat, tulis semula di tempat kosong. Apabila telah siap tulis, kamu dikendaki baca juga. Boleh? Okey. Demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu harap kamu dapat melengkapkan latihan dengan tenang dan betul. Cikgu harapkan pelajaran hari ini kamu faham. Hari ini kita telah membaca dan juga melengkapkan banyak juga latihan bertulis tentang keselamatan di jalan raya. Okey, kesimpulannya di sini kita hendaklah sentiasa mematuhi peraturan jalan raya untuk kita selamat, untuk juga menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sekian, terima kasih.